Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sebelum daripada saya sambung kitab Bahjah Mardiyah muka surat 41 bahagian ke-12 daripada atas, saya nak sambung sekali lagi, nak ulang sekali laginya berkaitan dengan makmum masbuk. Jadi dua kelas yang terdahulu ulang berkaitan dengan makmum muafiq dan iringi sekali dengan makmum masbuk. Jadi hari ini saya nak ulang berkaitan dengan makmum masbuk. Yang mana makmum masbuk dalam kitab Penuh Bagi Hati ini di muka surat 40 baris yang kedua daripada bawah. Itu dalam kitab Bahjah Mardiyah ni. Surat 40 baris yang kedua daripada bawah. Maka sekarang hendak memulai pada bicara hukum orang masbuk pula. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq. Lawan orang masbuk, lawan kepada orang muafiq. Iaitu orang masbuk ni orang di sini makmum lah. Makmum yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya, di dalam berdiri imamnya, masa, yakni akan masa yang dapat padanya pada masa membaca Fatihah yang pertengahan. Tiada nisbah, tiada diadukan bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Kemudian kitab ni comel ni. Masbuk ni sama ada pada rakaat yang pertama imam ataupun lainnya. Masbuk ni sama ada pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua, ketiga, keempat, kerana dapat tasawurkan, dapat digambarkan, dibuat rupa orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Jadi sebagaimana muafiq, masbuk pun sama berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq masbuk bukan rakaat pertama. Muafiq masbuk bukan rakaat pertama saja. Berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dulu-dulu orang belajar adalah salah pengajarannya. Muafiq masbuk rakaat pertama, rakaat kedua, tiga tak ada. Mari awal-awal dia kata, maka tak timbullah masalah muafiq masbuk pandai ke tak pandai, dia kata. Mari awal. Mari awal tak berlakulah muafiq masbuk, sebab muafiq masbuk rakaat pertama saja salah sangat-sangat. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat dan ianya berkait dengan hukum membaca Fatihah. Dia berkait dengan hukum membaca Fatihah. Jadi Fatihah ni rakaat pertama ada Fatihah, rakaat kedua ada Fatihah, tiga keempat ada Fatihah. Dia berkait dengan membaca Fatihah. Yang mana membaca Fatihah kita maklum rukun sembahyang yang keempat. Yang keempat dah, niat, takbir, qiyam, Fatihah. Yang keempat. Jadi membaca Fatihah ni menjadi rukun sembahyang bagi
orang yang semayang seorang diri, maklum, bagi orang yang menjadi imam, bagi makmum yang muafik. Membaca Fatihah adalah rukun sembahyang yang keempat. Melainkan makmum masbuk. Fatihah makmum masbuk ditanggung oleh imam. Jadi berkait dengan rukun Fatihah, tiap-tiap rakaat ada Fatihah, maka adalah namanya makmum muafik, namanya makmum masbuk. Orang sembahyang seorang, imam, makmum muafik, membaca Fatihah ada rukun sembahyang. Kalau makmum tu muafik, tiba-tiba dia rokok tanpa membaca Fatihah, macam mana orang sembahyang seorang kalau tak baca Fatihah? Tak sah. Macam mana kalau tu imam tidak membaca Fatihah? Tak sah. Sama dengan makmum yang muafik. Tidak membaca Fatihah, imam rokok, dia rokok, tidak sah. Melainkan kalau di makmum masbuk. Ini saya sebut minggu lepas ni. Berlaku pada hari Jumaat. Orang ramai mana sembahyang Jumaat? 1000 lah kita kata. Ramai lah sembahyang Jumaat ni. Tiba-tiba imam selesai membaca Fatihah, imam terus rokok, lupa membaca surah. Ketika imam membaca Fatihah, hari Jumaat kuat, tidak ada seorang makmum pun akan membaca Fatihah. Sebab disunatkan membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Jadi hari Jumaat tu kada kita, imam baca kuat, imam baca Fatihah, perangai kita dah, kita baca Fatihah. Tak ada orang buat. Tak ada orang buat sebab disunatkan. Sunat je, bukan wajib pun. Disunatkan makmum membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah, dan semua orang sama. Jadi ketika imam membaca Fatihah kuat hari Jumaat tu, tak ada seorang pun makmum membaca Fatihah. Tiba-tiba imam selesai membaca Fatihah terus rokok, lupa membaca Fatihah. Jadi makmum yang berdiri di belakang imam ketika imam baca Fatihah kuat tu dapat masa satu Fatihah. Memang dapatlah masa, tapi belum bacalah sebab imam sedang membaca Fatihah kuat. Dapat masa, dapatlah. Imam baca Fatihah kuat, kalau rakaat pertama lagi dapat masa sebab awal-awalnya sama-sama baca doa iftitah, dapat dah masa satu Fatihah. Kalau imam baca Fatihah pula, dapat pula masa. Kalau rakaat yang kedua, tapi saya tidak dimaklumkan. Hari Jumaat tu imam lupa membaca surah rakaat pertama ke rakaat kedua. Yang bertanya siapa ke sudah? Masjid mana ni tu imam lupa baca surah hari Jumaat ni? Biarlah, biar tak payah dia kata. Bandar ni dia kata, masjid mana? Tak payahlah ustaz. Ustaz dia mau masjid tu, dia kata. Masjid mana? Tak kesudah. Allah, dia tak pecah tembelang sungguhlah. Kalau kita tahu masjid mana pun saya tak akan sebut nama masjid tu. Pas sudah kita mau sebut masjid mana. Tapi dia tak tahu lah rakaat pertama atau rakaat kedua. Kalau rakaat kedua sekalipun, daripada rakaat pertama selesai sujud yang kedua, naik rakaat selesai sujud yang kedua rakaat pertama, naik rakaat kedua. Imam pun membaca Fatihah kuat. Sampai ke selesai imam baca Fatihah. Makmum di belakang tu dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapatlah masa. Baca memang belum baca, tapi dapat tak masa? Dapat. Muafik lah. Macam mana muafik? Sebagian orang sembahyang seorang, sebagian datuk imam, muafik wajib membaca Fatihah sendiri. Itu rukun sembahyang keempat. Jadi makmum Jumaat ni muafik belakang. Imam selesai baca Fatihah, imam rokok, lupa membaca surah. Muafik wajib membaca Fatihah sendiri. Sebagaimana orang sembahyang seorang, sebagaimana tu imam. Tiba-tiba seramai satu masjid itu rokok belaka, buat macam makmum masbuk.
Rokok tanpa membaca Fatihah itu makmum masbuk. Ini makmum muafiq. Sebab apa? Sebab dapat masa. Jadi kenapa boleh satu masjid rokok tanpa membaca Fatihah? Mungkin kalau tak mikir, tak sempat baca Fatihah dah sebab imam tidak membaca surah. Tak sempat baca Fatihah, masbuklah saya jeng awal-awal. Sebab muafiq sempat masa satu Fatihah. Masbuk tak sempat masa. Baca ke, tak baca ke, itu masalah. Bukan takrif. Bukan pengenalan muafiq. Bukan pengenalan masbuk. Simple saja takrif dia. Tapi kemungkinan hari Jumaat tu Allah imam rokok tanpa membaca surah, tidak sempat membaca Fatihah, tak sempat baca. Kalau kita cakap terang tak dang baca Fatihah, masbuklah kita. Pakat rokok belaka, diingat ke dia masbuk. Walah, semuanya muafiq sebab dang ataupun sempat masa satu Fatihah. Tak bacalah sebab kita nak baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Mana ke tahu imam rokok tanpa membaca surah, dapat masa muafiq. Tak ada ni. Satu masjid rokok tanpa membaca Fatihah, muafiq tidak membaca Fatihah, batal sembahyang. Batal. Satu masjid tu batal. Yang tak batalnya tu imam. Sebab tu imam ada tak? Biasa pernah dengar tak? Tu imam muafiq. Tu imam masbuk, pernah dengar tak? Tak ada. Tu imam tak ada muafiq masbuk. Sebab itulah saya biasa kata, tak pandai muafiq masbuk jadi tuk imam, jangan jadi tuk makmum. Tak pandai muafiq masbuk jadi tuk imam lah, jangan jadi tuk makmum. Tuk imam tak ada muafiq masbuk, makmum lah dia muafiq masbuk. Pakat berebut jadi tuk imam, qomak je tu bila bapak jadi tuk imam. Kenapa kamu ni? Saya tak pandai muafiq masbuk. Tuk imam pandai masbuk kan, jadi makmum lah. Beranda kamu jadi tuk imam je hak tak batal. Tak batal kerana tu imam. Hari Jumaat kena 40 orang. Hari Jumaat kena 40 orang. Sekarang apabila makmum batal belaka, tinggal tu imam seorang, sah lagi tu imam. Kan hari Jumaat kena 40 kan. Sembahyang Jumaat syarat sah dia berjemaah. Sembahyang Jumaat syarat sah dia 40. Dah sekarang ni batal belaka, tinggal tu imam seorang, batal sah lagi tu imam. Tapi bayangkan selesai semayang, tak ada bunyi seorang habuk pun tak bunyi pun. Wirid macam biasa, baca doa macam biasa, balik rumah masing-masing, makan tengah hari, kenyang masing-masing. Hak makan tu selingan. Mana pun macam mana ni? Masing-masing satu masjid tak baca Fatihah. Ni makmum muafiq ni sebab dia ingat makmum tu masbuk. Tengok. Semai seorang tu imam, makmum muafiq membaca Fatihah, rukun yang keempat. Makmum muafiq tak baca Fatihah, batal sembahyang. Masbuk barulah Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi kalau tak belajar molek, hak muafiq tadi tak baca Fatihah, batal sembahyang. Tak belajar molek, hak masbuk ni pula dia menyudahkan bacaan Fatihah juga, yang imam sudah tanggung, bawa kepada batal juga sembahyang. Takrif simple saja. Muafiq dapat masa, masbuk tak dapat masa. Masa satu Fatihah yang pertengahan dipanggil, bukan Fatihah laju sangat, bukan Fatihah lambat sangat. Fatihah pertengahan ni bukan kira pada Fatihah kita seorang, kita makmum, bukan kira pada Fatihah tu imam, kira pada Fatihah orang ramai. Anggaran 25 saat. Tapi tidak ada orang yang tengok jarum jam. Berdiri je tengok jarum jam. Mana 25 saat dah. Kalau kita tak perhati masa, imam rokok. Imam rokok ni dapat tak masa satu Fatihah ni? Rasa macam dapat, rasa macam tak dapat. Di syok.
Masa dapat ke tak? 20 saat ke 20 saat ke dia syok? Tak ada ke saat ni. Tak ada tanggung jawab jam. Dia syok. Cepat imam rokok ke 3 ke 4 ni lah. Cepat imam rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Kalau dapat, muafiq. Kalau tak dapat, masbuk. Dia syok. Dapat ke tak dapat? Hukumnya, dapat masa. Hukumnya muafiq. Wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Itu saja takrifan dia. Dan saya pernah buat satu kuliah maghrib sejam setengah dekat 2 jam. Memang muafiq masbuk. Tulis di waibah. Buat praktikal orang. Buat praktikal. Panggil budak muda. Awak jadi tu imam. Seorang. Awak 2 orang jadi makmum belakang. Buat praktikal benar. Tu imam pun takbir. Makmum pun takbir. Bacaan perlahan lah kita kata. Sampai satu masa imam rokok. Makmum belakang ni berdiri takbir ihram kat pertama sampai merokok, dapat tak lagi masa satu Fatihah. Tak tanya baca ke belum, tak tanya Fatihah baca ke tak, dapat tak masa. Dapat, muafiq dianya. Tiba-tiba seorang makmum tu lupa nak baca Fatihah. Seorang makmum tu gagap, contohnya tak dapat menjalankan baca Fatihah. Muafiq wajib membaca Fatihah. Dimaafkan ketinggalan kalau ada keuzuran 3 rukun panjang. Buat gitu. Mana letak imam seorang, letak makmum seorang. Beberapa rakaat lah, bukan semayang dibuat. Okey. Tu imam tasyahud awal. Makmum tasyahud awal. Tu imam pun naik pada rakaat ketiga. Buat masalah, seorang makmum ni naik rakaat 3 ikut imam, dia cergas. Seorang makmum ni buat masalahnya, dia sakit. Dia gemuk contohnya. Jadi nak naik kat ketiga tu, dia agak terkia-kia. Terkia-kia. Sebab dia sakit. Sakit lutut ke, sakit belakang ke, tak kira lah. Ataupun dia gemuk. Jadi tu imam nak kat ketiga, lepas tasyahud awal, seorang makmum ni, sunat segera. Sebab kita buat contoh dia cergah. Seorang makmum ni, saya kata dia orang sakit. Jadi dia nak naik tu lambat, barulah dia tegak. Kemudian imam pun rokok. Makmum yang pertama tadi dapat tak masa? Dapat, muafiq. Makmum yang kedua ni dapat tak masa? Tak dapat lah sebab dia bangun lambat kerana dia sakit. Masbuk, imam rokok, wajib rokok serta-merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Buat secara praktikal tunjuk. Habis program tu, saya tanya balik kepada yang anjur. Macam mana? Tulis waibok lagi, buat praktikal orang lagi. Penganjur kata macam mana Ustaz? Yang saya sangka faham, pening dia kata. Yang saya sangka tak faham, okey, molek-molek ada. Yang kata awak sangka faham tu, kenapa? Kerana duduk ngaji lama dah. Yang awak sangka tak faham, baru mari surah. Baru mari surah lah, mana baru tak belajar lagi masbuk. Baru belajar. Jadi orang anjur ni kata, hok ni rasanya tak nak turut budak baru, orang baru, bukan budak. Mana orang bukan orang tu lah, orang muda lah, tapi tak pernah belajar. Orang baru ni ada nak turut, dia kata anggaran dia. Orang tua lama duk belajar ni, ni anggaran dia boleh turut. Kena orang tua ni lah hak tak boleh turut. Orang muda hak baru belajar ni, apa payah? Dapat masa muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Tak dapat masa masbuk, imam rokok je, apa payah? Kenapa orang hak lama ni pening? Orang lama ni pening. Yang pertama dia kata, ustaz mengajar pelik sungguhlah. Muafiq masbuk tiap-tiap rakaat. Yang kita belajar sama ni rakaat pertama saja. Dia nyakit salok. Yang kedua pula pening ustaz. Sebab apa? Dia pengajar lah, pening dia pengajar tu. Kenapa? Kita belajar dang baca muafiq, tak dang baca masbuk. Pada salah. Jadi hak pihak penganjur ni, hak belajar lama ni dia ingat ke hak ni lah hak boleh turun sebab dia belajar dah. Dia belajar salah, takrif pun salah. Muafiq masbuk kat pertama saja pula. Ni orang muda-muda ni tak pernah belajar. Muafiq masbuk tiap rakaat. Okey. Muafiq sempat masa, masbuk tak sempat masa. Orang tua ni tiap-tiap rakaat ada pening. Sempat masa, sempat baca, tak sempat masa muafiq. Tak sempat masa masbuk. Nak cerita mudah je. Tapi bagi orang pernah belajar salah ni payah. Dapat masa satu Fatihah, muafiq. Tak dapat masa tu dipanggil masbuk.
Jadi masbuk lawan pada muwafiq, dan masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dia contoh dalam kitab ni seperti sebab sesok. Sesok. Apa? Sesok, sempit. Kita sesok ni tak ada duit. Tahu? Allah, hujung-hujung akhir-akhir bulan ni sesok mepeh. Sesok satu dah. Mepeh selagi tu pula tu jengnya tu. Kalau sesok tu boleh nafas lagi dah. Kalau sesok capung dengan mepeh, tu nak mati dah tu. Sesok sangat tu. Dak ni bukan sesok tu. Sesok maknanya rapat. Dia contohnya orang sebab sesok. Ini pernah berlaku orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah, dia masuk tempat tu, semayang dia macam semayang-mayang. Faham? Semayang dia macam semayang-mayang. Sebab terlampau ramai. Kalau tempat kita tu kalau berlaku tu memang program yang besar sangatlah tu kalau berlaku. Memang ni orang cerita Mekah. Jadi dia semayang rapat. Makmum rokok, depan rokok, orang belakang tengoklah kalau boleh rokok, tak boleh rokok kena tunggulah orang depan turun sujud. Imam turun sujud, makmum depan hak luar tu turun sujud, makmum belakanglah baru rokok. Pisah lama dengan imam tak apa tu sebab itu keuzuran. Dia pun baru rokok. Lepas tu dia pun iktidal. Jadi imam selesai sujud yang kedua, bangkit rakaat kedua. Makmum di hadapan, bangkit rakaat kedua. Makmum di hadapan ni, makmum belakang tolak dia ke depan sikit. Lepas tolak dia ke depan, barulah makmum belakang ni turun sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Faham tak ni? Naik rakaat kedua, imam sudah dah baca Fatihah. Imam baca surah pendek. Tegak makmum rakaat kedua sampai imam rakaat kedua baca surah pendek, dapat tak masa? Tak dapat. Imam rakaat wajib rakaat temeta sebab dia makmum masbuk. Rakaat ketiga pun begitulah, rakaat keempat pun begitulah. Boleh berlaku masbuk pada tiap-tiap rakaat. Atau sebab lambat gerak diamnya. Itu contoh orang sakit. Itu contoh orang gemuk. Cuma kalau lambat gerak diam kerana sakit, kerana gemuk, rakaat kedua kita tak bimbang mana. Rakaat pertama diikut tu imam daripada awal, dia dapat masa dia muwafiq. Clear. Imam pun rokok, dia rokok, imam tidak, imam turun sujud tu, dia lambat dah situnya. Boleh berlaku jugalah. Dia turun perlahan-perlahan nak letak lutut atas lantai. Lambat. Lepas letak lutut atas lantai, imam sujud yang kedua dah dia baru sujud yang pertama. Sebab dia sakit. Sakit ke gemuk ke tak kira lah. Lambat gerak diam kerana sakit contohnya. Dia duduk antara sujud, imam sudah bangkit pada rakaat yang kedua. Dia pun sujud yang kedua, selesai sujud yang kedua, dia pun nak bangkit pada rakaat kedua, lambat gerak diam kerana sakit. Dia tegak rakaat kedua tu, imam baca surah dah. Sekejap lagi imam pun rokok. Dapat tak masa satu patah? Tak dapat. Masbuk, wajib, rokok serta merta. Selesai rakaat kedua, imam pun tasyahud, dia pun tasyahud lambat-lambat lah. Imam pun bangkit rakaat ketiga. Dia pun bangkit rakaat ketiga juga, tapi lambat nak tegak berdiri sebab dia sakit. Dia tegak dia rakaat ketiga, sekejap je imam rokok, tak dapat masa tu Fatihah. Masbuk, wajib rokok temeta. Baki lepas tu ditanggung oleh imam. Sama rakaat keempat. Ni. Contoh, masbuk pada tiap ada 4 rakaat seperti sebab sesok atau sebab lambat gerak diamnya. Maka setengahnya orang yang muwafiq yang telah terdahulu, atau cerita hak tadi. Dan di antara hak disebut dalam kitab ni, kebanyakan daripada imam-imam mereka mempercepatkan bacaan Fatihah, terutama 3 ke 4. Imam mempercepatkan bacaan Fatihah 3 ke 4. Ini boleh berlaku juga ni. Imam tasyahud awal, bangkit ke 3, kita segera bangkit. Tak ada lambat-lambat. Kita baru nak baca ihdinas siratal mustaqim, dia rokok dah. Dia mempercepatkan bacaan. Dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan tadi? Tak dapat. Masbuk, wajib, rokok serta merta. Ya. Inilah kita ni. Kebanyakan imam mempercepatkan bacaan Fatihah dia.
Ini saya pernah hadapi. Buat satu program usrah. Program usrah ni diterajui oleh orang berkenaan. Yang ikut program tu ustaz dan juga imam-imam. Ustaz dan juga imam-imam pada satu kawasan. Jadi saya bukan duduk di kawasan tu, tapi saya mengajar satu kelas di kawasan tu. Maka saya pun dijemput sama mengikuti usrah pukul 3 petang. 3 petang. Saya bukan duduk kawasan tu, tapi saya mengajar di kawasan tu, saya dijemput hadir sama. Hak hadirnya ustaz di kawasan tersebut dan imam di kawasan tersebut, bukan orang-orang kampung dah. Selesai usrah berjemaah asar. Berjemaah asar. Yang menjadi ketua usrah ni, nakib dia ni, anak murid tua kepada tugu saya sendiri. Anak murid tua pada tugu saya sendiri. Dan tugu saya dahulu memang anak murid masbuk tiap-tiap rakaat. Masa saya mula-mula masuk pondok, umur 14 tahun, saya tak berhenti lagi muafiq masbuk. Tak berhenti lah budak-budak, umur 14 tahun. Baru masuk pondok, tak berhentilah. Cuma abang-abang di pondok ni pesan, tugu wakak, mu wakak. Tugu wakak, mu wakak. Dia pesan gitu je. Gitu je pesan. Jadi kita ni hak pekat baru ni kok, tu imam, tugu dia tu imam lah. Tugu wakak, kita wakak lah. Allah, memang teguh semayang cepat sungguh, Fatihah dia cepat sungguh, memang masbuk lah. Tapi masa tu saya tak kerti lagi yang baik masbuk. Cuma diarahkan oleh abang-abang ni, teguh wakak tu imam lah. Teguh dia tu imam. Teguh wakak, mu wakak je, minta seduk baca Fatihah lah. Kena-kena masbuk. Boleh katakan masbuk sama-sama. Kita ni suka. Pada suka? Sukalah, tak payah baca Fatihah, tak suka. Satu semayang pula cepat sudah. 4 rakaat sekejap je sudah. Tak suka. Tak sukalah. Tak payah baca Fatihah, suka dah. Lepas tu semayang cepat sudah, suka juga. Jadi hak ketua usrah ni anak murid lama pada teguh. Oh, dia semayang cepat juga, kena-kena. Ada ni. Orang pertama bacaan perlahan. Tapi kita dengar di speaker pelan-pelan tu dengar bab di tu imam ni ada ni kan. Kita dengar. Orang pertama, saya selesai baca Fatihah, tu imam tu selesai dah baca surah. Faham tak? Ada ni. Baca dak titah, baca Fatihah, baca surah. Dia habis baca surah, saya baru habis baca Fatihah saja, tak sempat baca surah. Okeylah, tak ada masalah. Muafiqlah kitanya, dan kita pun sudah baca Fatihah. Naik rakaat kedua, sama-sama naik rakaat kedua. Saya habis baca Fatihah, dia habis baca Fatihah dan surah. Kenapa tak? Tapi tak ada masalah lah. Rakaat kedua tu muafiq dan saya pun habis dah baca Fatihah. Nak faham tak? Rakaat pertama doa iftitah, Fatihah, surah. Saya hanya doa iftitah dan Fatihah. Waktu imam ni doa iftitah, Fatihah, surah. Sama sudah dengan saya sudah baca Fatihah. Dia rakaat. Tapi tak ada masalah lah. Tapi cepat rakaat kedua, saya baca Fatihah sudah, tu imam ni sudah dah baca surah. Faham? Cepat. Naik rakaat ketiga, boleh nyakit lah. Rakaat kedua tadi, walaupun dia baca cepat, tapi dia baca surah. Mana kita akan dapat masa satu Fatihah. Dan memang saya sudah baca Fatihah rakaat kedua, baru timah rakaat yang dianya sudah baca surah. Fatihah dan surah. Ada ni. Naik rakaat ketiga kok, memang menyakit ah. Belum sempat nak baca ihdinas siratal mustaqim rakaat dah. Dapat tak masa? Tak dapat dah lah. Rakaat kedua tu, sebab tu imam tu baca surah. Fatihah dia baca, faham tak ni? Tu imam baca surah. Tu imam dah baca Fatihah ke rakaat kedua? Jangan tanya gitu pula, memang dia baca Fatihah. Tapi Fatihah dia laju, tapi tak rakaat lagi sebab dia baca surah pula. Surah laju juga. Jadi Fatihah dengan surah tu imam ni sama dengan saya baca Fatihah rakaat kedua. Tapi tak ada masalah lah. Tapi rakaat ketiga mana ada surah?
Sekejap dia rokok. Tak dapat masa satu Fatihah. Bayangkan yang ikut belakang ni sama ada ustaz ataupun tu imam di kawasan tersebut, kesemuanya buat hukum muafiq, menyudahkan bacaan Fatihah juga, padahal dia masbuk. Sepatutnya rokok serta merta. Itu pengalaman saya sendiri. Yang jadi makmum ni ustaz dan juga imam di kawasan tersebut. Maka keempat sama juga. Keempat sama juga. Baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim gitu lah. Saya baca Fatihah, auzubillah saya tak baca. Auzubillah saya tak baca. Dan saya baca Fatihah tu tak cepat sangatlah, tapi cepat sedikit nak banding biasa baca Fatihah untuk imam yang ramai-ramai. Tak sempat juga. Imam rokok, tak dapat masa. Masbuk ketiga keempat. Tapi seramai-ramai makmum tu buat hukum muafiq, menyudahkan Fatihah. Ada ni. Semudah-mudah ilmu masbuk, tiba-tiba tak lepas. Kita pergi pada masbuk. Masbuk, kita masbuk biasa berlaku akad pertama lah. Akad pertama, kita mula cerita akad pertama, masbuk akad pertama. Kita mari tu imam hujung surah. Imam hujung surah. Tak apalah, ni kita cerita masbuk biasa berlaku. Tapi tadi masbuk di rakaat yang kedua, tiga, keempat. Kita pergi pada masbuk yang biasa berlaku akad pertama. Kita sapa-sapa imam di hujung surah. Tu je lah, tu kita masbuk. Kita baca patu 2-3 ayat, imam rokok. Menjadi kewajipan pada kita rokok serta merta. Wajib ni bukan untuk sosmayam, untuk dapat rakaat. Sebab kita orang masbuk nak dapat rakaat, syaratnya sempat rokok bersama rokok imam qada tamak ninah baru dapat rakaat. Gini lagi mudah. Masa kita takbir, imam pun takbir kepada rokok. Kita baru takbir ihram masuk semayam, imam takbir pada rokok. Memang kita jelas masbuk. Kita Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar berpindah pada rokok. Kita memang masbuk. Kita pun rokok. Itu kita maklum kan. Nak dapat rakaat, kita rokok, imam masih lagi rokok, kemudian barulah imam sami Allahu liman hamidah. Kita sempat tamak ninah dan rokok masbuk bersama rokok imam baru dapat rakaat. Jelas tu kan? Kalau imam tu rokok lama dah sikit, kita Allahu Akbar tu imam rokok lama dah sedikit, kita pun rokok je sami Allah. Kita masa tu rokok, imam rokok lagi, tapi kita masuk pada rokok je sami Allah. Dapat tak tamak ninah bersama rokok imam? Tak dapat. Maka tak dapat rakaat. Apa yang menjadi kewajipan kepada masbuk yang tak dapat rakaat ni? Wajib ikut imam iktidal serta merta. Wajib ikut imam iktidal serta merta. Sebab kita tak dapat rakaat. Kalau kita dah rokok dah, bacalah tasbih rokok dulu, bawalah ikut imam iktidal. Walaupun tak dapat rakaat, batal sembahyang. Dia wajib iktidal serta merta. Sebab rokok dia tidak dikira, sebab dia rokok tak dapat tamak ninah bersama rokok imam. Ni, imam rokok, dia rokok biar sempat qada subhanallah. Ni kita masbuk, ni tu imam dapat qada subhanallah bersama rokok imam. Tu qada tamak ninah, dia panggil qada subhanallah. Satu saat gitu dah, satu saat, 2 saat gitulah. Pada ni tiba-tiba imam rokok, kita rokok je sami Allah. Kita tak dapat rakaat. Maka rokok tidak dikira. Kita wajib kena kembali ke imam iktidal serta merta. Kalau kita tunggu pula situ nak tasbih, batal sembahyang kita. Imam rokok, kita pun takbir ihram, Allahu Akbar, kita pun rokok, imam pun naik. Kita wajib kena kembali balik pada berdiri iktidal ikut imam. Kalau kita Allahu Akbar takbir ihram, imam pun sami Allahu liman hamidah. Macam mana kita? Kita masbuk, bila imam sudah kembali pada iktidal, macam mana kita? Rakaat kita tidak dapat. Kalau kita rokok seorang,
Boleh rakaat ke tak? Bukan boleh rakaat. Boleh batal semayang. Bukan boleh rakaat. Tak, sekarang ni imam rokok. Kita Allahu Akbar. Kita nak rokok lah. Tapi kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Macam mana kita? Imam sudah iktidal. Macam mana orang sebut bila imam iktidal? Dia wajib ikut imam iktidal. Lepas tangan. Dia tak boleh rokok. Rokok seorang. Batal semayang. Ini masbuk. Jadi macam mana contoh tadi? Hak ni, hak contoh tadi tu, hak tu imam rakaat ketiga keempat makmum masbuk. Hak cerita hak usrah tadi tu, makmum masbuk. Tiba-tiba imam rakaat dia buat hukum muafiq. Dia menjundahkan bacaan Fatihah. Imam pun sami Allah liman hamidah. Orang masbuk macam mana bila imam tidak? Tak ada rakaat. Tapi dah sedar dia masbuk. Dia ingat ke muafiq. Dia pun rokok seorang lepas dia tu batal sembahyang. Ada ni masbuk ni. Dia muafiq lain. Imam rokok, imam iktidal dia rokok kemudian. Muafiq tak apa. Dah kita baca Fatihah tak habis lagi. Imam rokok dah. Tinggal sikit lagi ayat Fatihah kita pun sudah baca, kita muafiq. Imam iktidal kita rokok lah seorang, kita kejar balik dah tu imam. Muafiq tak ada masalah. Bahkan kalau muafiq ke uzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang benar. Masbuk lain. Sebab tu masbuk imam rokok serta merta, jangan duk tangguh-tangguh. Hak tadi saya contoh kerana kita masuk solat terlampau lambat. Kita takbiratul ihram, imam rokok lama dah. Tu atas nasib lah. Atas nasib lah. Sempat rokok ke tidak? Ini kadang-kadang orang kita ni dia pening bak muafiq masbuk ni. Dia sapa imam hujung surah dekat rokok. Dia tak takbir lalu dah. Dia tunggu berdiri. Tu imam baru rokok tu takbir lah. Payuh kira dia kata payuh. Nanti kan memang masbuk dah kali masuk. Kenapa masbuk juga? Payuh. Betul kan? Nanti dia iktidal, barulah Allahu Akbar ikut imam iktidal. Dia penimpan dia duk mikir. Tak sekarang ni dia sapa imam rokok. Kalau imam baru rokok, dia Allahu Akbar, dia pun segera rokok, dapat tamak nina. Rokoknya bersama rokok imam, dapatlah. Tapi dia serabut dia kata. Lepas tu macam mana? Dia sapa imam ngam-ngam rokok, dia pun tunggu. Tak takbir, rugilah sebab tak dapat rakaat pertama. Dia kata payah kira, dia kata. Nak kena tamak nina bersama rokok imam lah payah, dia kata. Lepas tu dia tunggu tiap pun sami Allahu liman hamidah. Rakaat dia sudah tidak ada. Baru dia pun Allahu Akbar. Dia pun lepas tangan, dia pun ikut imam iktidal, rakaat tak ada lah. Kata payah bahasa dia kata. Dan oleh kerana masbuk kan. Nak dapat rakaat, dia mestilah sempat rokok sama rokok imam, qada tamak nina, qada subhanallah. Sebab tu masbuk bila imam rokoklah. Jangan kita nak sudah Fatihah. Sebab apa? Sebab tu imam ni kadang-kadang rokok dia cepat juga. Kita rokok kemudian sami Allah liman hamidah dia ni kok. Tak dapat tamat ninah bersama rokok imam, rakaat kita tak dapat. Rokok kita tidak dikira wajib kembali pada iktidal serta merta. Tapi kalau kita masbuk imam iktidal dah semua kita rokok, kita wajib ikut imam iktidal. Jangan rokok sendiri makmum masbuk tadi. Kalau imam iktidal dah, makmum masbuk, rokok seorang diri, batal sembahyang. Itu pergi pada hukum bagi makmum yang masbuk. Muafiq dapat masa Fatihah, hukumnya wajib menyudahkan Fatihah sendiri sebagaimana orang sembahyang seorang, sebagaimana tu imam. Membaca Fatihah rukun sembahyang keempat. Masbuk tak dapat masa satu Fatihah, imam rokok serta merta. Sebab masbuk ni nak dapat rakaat, syaratnya sempat rokok. Semasa imam masih nak rokok, sempat qada tamat nina, barulah masbuk ni dapat rakaat. Selesailah 3 minggu ulang balik pembicaraan hak berkaitan dengan muafiq masbuk. Sebab kitab Bahjah Mardiyah 2 kali seminggu lah. Tahun yang ketiga dah ni. Tahun yang ketiga di Masjid Ladang, hari Selasa dengan hari Khamis.
Jadi hak 3 minggu ni saya ulang balik hak berkaitan dengan mawid masbut. InsyaAllah hari Khamis ni saya akan sambung di surat 41 baris yang ke-12 daripada atas. Bermula yang sunat bagi orang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan dengan baca zikir yang sunat. Ini kita bicara bab masbuk dah ni. Bicara bab masbuk ada dalam satu muka surat setengah lagi lah untuk habis kitab Bahjah Mardiyah karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.